soalan nombor 5. Sila Menteri Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan. Ya, 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Soalan yang baik daripada Kuala Langat. Untuk makluman Yang Berhormat, projek-projek bagi mengatasi masalah banjir di Kuala Lumpur adalah di bawah seliaan Jabatan Peparitan dan Saliran Wilayah Persekutuan. Ini kerana JPSWP bertanggungjawab menyenggara 10 sungai utama dan 20 kolam tabungan banjir di Kuala Lumpur. Bagi tujuan tersebut, JPS di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA telah menerima peruntukan tahun 2022 bagi menyenggara dan mengatasi masalah banjir di Kuala Lumpur sebanyak RM 83.62 juta, merangkumi pemeliharaan sungai, kerja-kerja kecemasan luar jangka, kerja-kerja penyelenggaraan kolam takungan, program ramalan dan amaran banjir, rancangan tempatan banjir dan juga penyelenggaraan sungai. Walau bagaimanapun, susulan daripada masalah banjir kilat yang berlaku, Jemaah Menteri pada 27 April 2022 telah memutuskan supaya DBKL menggunakan rezerv sedia ada DBKL bagi melaksanakan semua projek dan program mitigasi banjir. Pembayaran balik akan dilakukan kemudian. Projek-projek jangka pendek yang dirancang dan dilaksanakan oleh DBKL termasuk menaik taraf sistem saliran, terutama di kawasan hotspot banjir, memasang flap gate dengan izin di parit induk yang disalur ke sungai dan bina tembok penahanan banjir. Perbelanjaan bagi projek-projek jangka pendek dianggarkan RM 160 juta. Bagi projek-projek jangka sederhana, DBKL bercadang untuk melaksanakan 8 projek mitigasi banjir, antaranya di Jalan Sultan Salahuddin, Bulatan Dato' On, sekitar Jalan Raja Mahdi, Sungai Toba, Segambut dan sistem saliran Jalan Kuching. Cadangan ini melibatkan kerja-kerja pembinaan kolam takungan bawah tanah dan kolam takungan terbuka, menaik taraf infrastruktur sistem peparitan sedia ada, dan perbelanjaan bagi projek-projek jangka sederhana dianggarkan RM 345 juta. Manakala bagi projek jangka panjang, DBKL telah melantik jurupunding untuk melaksanakan kajian kesesuaian terhadap cadangan, membina terowong simpanan air bawah tanah berskala besar. Tabungan air bawah tanah ini telah dibina di beberapa bandar besar seperti Tokyo, Bangkok, Singapura, Amsterdam. Kita mengambil contoh terbaik bandar-bandar tersebut dalam mengatasi masalah banjir di tempat mereka. Tuan Dipertua, untuk malam yang berhormat, bagi memastikan projek mitigasi banjir kilat ini dapat dilaksanakan dengan mantap dan berkesan, satu task force mitigasi banjir kilat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah ditubuhkan dan dipengusikan oleh saya sendiri, Timbalan Menteri, Ketua Setiausaha, Datuk Bandar, Pegawai Kanan Kementerian Persekutuan dan juga Pegawai Kanan Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga jabatan-jabatan teknikal di BKL serta pengarah JPS. Selain itu, wakil-wakil agensi lain turut menganggoti task force ini seperti Kementerian Alam Sekitar, Poli Diraja, Jabatan Bomba, Angkatan Tentera, APM, JKR, JPS, Jabatan Meteorologi Malaysia, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Rela, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Menteri, sila. Kuala Langat, soalan tambahan. Terima kasih Menteri. Tetapi saya nak tanya Menteri juga, untuk projek-projek yang immediate ataupun untuk jangka pendek ini di dalam Kuala Lumpur, apa yang dicadangkan di dalam katakan 6 bulan ataupun 1 tahun ini? Yang jangka panjang itu ya, there's a working in plan, work in progress. So itu tak apa, kita boleh tunggu. Tetapi untuk sekarang, apakah cadangan-cadangan oleh kementerian untuk atasi masalah banjir yang kita akan hadapi dalam beberapa bulan juga akan datang? Sila, Menteri. Sebagaimana yang berhormat Datuk Speaker, sebagaimana yang berhormat sedia maklum, setelah kita memperkenalkan projek-projek serta-merta, kita telah diuji dengan 3 kali hujan lebat luar jangka, dan syukur Alhamdulillah 3 kali kita dapat melepasinya dan banjir kilat dengan izin Allah tidak berlaku di 25 lokasi yang saya sering sebutkan. Jadi di antara projek-projek ini yang kita laksanakan ialah menaik taraf longkang, lubang, kita pasang sandbag. Kemudian kerja-kerja pembersihan kolam takungan,
kolam Jalan Travers, kolam Universiti Malaysia, Jalan Ma'aruf, Bangsa dan sungai-sungai sekitar Kuala Lumpur. Visual inspection, flap gate, pemasangan kamera bawah tanah, flood wall, pembinaan infrastruktur inspection chamber, pengurusan sumber manusia, pembelian portable pump, water jet, tangki dan dalam pelbagai jenis saiz, pembelian 18 unit pump berkapasiti besar, pembelian kenderaan, pembelian lori water tanker dan juga lain-lain lagi. Ini adalah jangka pendek yang kita laksanakan serta-merta dan insya-Allah walaupun setengahnya kita nampak macam seolah-olah agak konservatif sikit bagi pandangan setengah orang, tetapi ianya berjalan dengan lancar. Itu sebab wakil rakyat, ahli-ahli Parlimen, wilayah persekutuan ni kita nampak dia macam berpuas hati sikit. Tapi kawan-kawan kita di luar tu mungkin tidak nampak kesannya. Jadi kita telah kita umumkan apa yang telah kita buat. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, sila Lembah Pantai. Terima kasih Datuk Yang Bertuah, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bila kita lihat hujan berterusan dengan ARI ataupun Average Recurrence Interval yang tinggi, hujan sebulan dalam masa sehari, bukan setakat banjir kilat yang berlaku, tapi seperti yang Yang Berhormat Menteri tahu, kita di Kuala Lumpur juga hadapi masalah tanah runtuh. No matter what adventure you find yourself on, when you're behind the wheel of a car, you must always Saliran yang sudah lama tidak dibaiki. Soalan saya, apakah usaha kementerian dan khususnya Dewan Bandar Kuala Lumpur untuk mengenal pasti berapa kilometer saliran yang perlu dibaiki dan adakah dana mencukupi disediakan daripada rizab yang Berhormat Menteri sebutkan tadi, kerana di Lembah Pantai contohnya kita pada Disember yang lalu ada 5-6 kawasan tanah runtuh. Sehingga hari ini masih ada kawasan-kawasan tanah runtuh yang tidak dibaiki akibat daripada antara lain sama ada isu bajet ataupun masalah di antara pemilik-pemilik tanah. Jadi saya pohon dan juga kalau saya boleh bagi satu cadangan, mereka yang duduk di hotspot ini, bila keadaan tak hujan, mungkin Yang Berhormat Menteri boleh minta mereka untuk buat visual inspection saliran-saliran ya yang ada di keliling mereka. Baik, untuk terima kasih, mereka Lembah bersihkan. Pantai. Terima kasih. Yalah Menteri, 1 minit. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Dengan bantuan Yang Berhormat dan juga kawan-kawan lain, termasuk MPP ya, kita sekarang ni kita bagi perhatian kepada hotspot tu, 25 hotspot dan juga tambahan yang 6 lagi tu jadi 31. Tapi 25 ni ialah sering kali banjir ya. Kita telah kena pasti dan kita telah tahu apa yang harus kita laksanakan. Cuma ada beberapa kekangan sikit macam tanah runtuh, kita harus mendapat harus mendapat maklum balas daripada Ikram. Jadi selepas itu kita tengok bagaimana boleh kita laksanakan ataupun kita usahakan untuk memperbaikinya. Dan sebahagian besar daripada kawasan tanah runtuh ni adalah di bawah JKR. Walaupun di BKM mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang berlaku di sini sebab ianya telah menjadi perhatian umum dan jabatan-jabatan kita telah bincang dengan semua jabatan supaya kita laksanakan dulu projek ini agar benda ini tidak berulang lagi. Jadi termasuklah di Lembah Pantai Yang Berhormat seringkali berada di tempat yang saya melawat dan kita telah selesaikan hampir semua. Tapi ada tempat-tempat yang kita tak dapat besarkan longkang lagi. Kita buat orang kata gerakan sementara dalam bentuk menyediakan pam dan juga mencuci kawasan yang wajar. Walaupun di tempat hotspot yang telah kita kenal pasti, insya-Allah banjir kilat tidak berlaku. Menteri, tambah bajet untuk JKAUS, Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran. Ya. Di situ saya lihat boleh bantu Ya. JKAUS. Ya, insya-Allah kita bajet yang dibenarkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk kita belanja itu mencukupi untuk mengatasi apa yang kita hadapi sekarang. Terima kasih. Ya, Bukit Bintang. Menteri. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Soalan Dan tambahan. 2 soalan tambahan, cuma saya boleh bagi 1 saja lagi, saya kena ambil sebelah sini. Yang Berhormat Bintulu, saudara. Tapi ini Terima isu Kuala kasih. Lumpur boleh bagi pertimbangan tak? Satu lagi soalan tambahan selepas Bintulu. Terima kasih Peraturan Masyarakat 3. Datuk Yang Dipertua Sila, Bintulu. bagi peluang sama saya bagi soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi saya dengar di jawapan daripada Menteri kata nak buat terhubung, nak
buat ini itu. Tetapi kita ada lihat ke tidak. Kalau terpung buat sini sana, simpang air bawa, tapi akhir sekali air mepam bagaimana? Sungai mesti mau mentalangkan. Peparitan mesti pun naik taraf. Kita ada tengok, kalau satu taman, kita pun sama saiz peparitan. Kalau 10 taman sana pun sama juga saiz. Bila air turun, hujan rapat, semua air overflow. Masuk sungai, sungai sudah penuh. Inilah kementerian ada lihat ke tidak ini masalah. Jangan kata sudah nanti konsultan, atau punya konsultan memang kong kali kong juga. Dia sudah dapat DMFI, dia peduli apa. Tapi akhir sekali, functional or not functional is another issue. Terima kasih, Menteri. Minta penjelasan daripada Menteri. Sila. Terima kasih. Kalau yang Muhammad lihat, saya bagi detail tadi. Ingat mungkin yang Muhammad tak perhatikan. Saya bagi detail satu demi satu, dengan terperinci. Jangka pendek ini dah. Jangka pendek dan serta-merta ini kita laksanakan dan kita sedang laksanakan dengan hebat dan dahsyat. This one no more kong kali kong. Okay? Kemudian jangka sederhana, kita telah namakan 8 projek untuk jangka sederhana yang boleh kita laksanakan di antara setahun sehingga 2 tahun. Begitu ya. Ini termasuklah kolam takungan bawah tanah dan juga kolam terbuka. Dan yang termasuk yang lain itu ialah mendalamkan sungai, mencuci kolam takungan dan sebagainya. Dan yang ketiganya jangka panjang. Yang Muhammad jangka panjang ini ialah membina kolam takungan bawah tanah. Dan kita bawa bawah tanah ini bukan bawah bangunan. Ini di bawah sungai ataupun di bawah jalan raya. Air ini akan disimpan di sana sementara waktu, selepas sungai dah surut, kita keluarkan air itu balik. Sistem ini cukup menarik. Yang Muhammad tak pernah tengok lagi berani berlaku, yang dilaksanakan di beberapa negara bandar-bandar raya besar di dunia. Jadi kalau yang Muhammad lihat jawapan saya tadi, saya bagi detail. Dan ahli-ahli parlimen di Wilayah Persekutuan saya bawa melawat tempat ini satu demi satu. Dan saya terang kepada mereka, dan sejak daripada tarikh di mana kerajaan pusat telah minta kita berbuat demikian, yang Muhammad tak dengar lagi banjir berlaku di Kuala Lumpur. Mungkin di Bintulu saya tak tahu, tapi di Kuala Lumpur insya-Allah di bawah kawalan yang hebat dan dahsyat. Jadi kerajaan Muhammad lain daripada lain keluar dari Kuala Lumpur ingin melawat tempat ini, saya bisa saja bawa besok Menteri Penduduk Perlis melawat tempat yang berkenaan. Itu sebab Shah Alam bekas menteri, dia melihat bahawa ini satu pendekatan yang hebat yang dibuat oleh menteri sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Menteri. Baik.